Macam mana pula sebahagian orang? Dia suka himpun koleksi patung animasi. Kan? Kalau yang jenis himpun kereta tak apa. Top wheel tu. Hot wheel tu. Kan? Jenis kereta-kereta tu tak apalah, pasal yang tu bukan makhluk. Makhluk lah juga tapi dia tak bernyawa. Ni yang jenis animasi ni. Kan? Yang bentuknya orang. Memang patung lah. Lepas tu dia beli almari, dia letak, dia lak. Hari Sabtu dia lak, dia letak. Macam mana? Ataupun tuan-tuan yang duduk seorang ni, yang tak ada bini kadang-kadang, yang ada bini pun sama lah, pi padang besar, bukan cucu yang nak beli, Tok Wan yang nak beli teddy bear. Besar, tok tepi tu nak tidur, buat meneman. Kan? Apa hukum dia? Nanti kita tengok. Tapi based on hadis ini, boleh dikatakan majoriti ulama termasuk mazhab al-Imam Syafi'i mengharamkan apa sahaja bentuk patung, total, mutlak. Sat lagi kita bahas lah. Tu macam mana yang belajar di sekolah, yang sains apa semua tu, kan? Yang organ badan manusia, kan? Lepas tu budak-budak yang belajar animasi apa semua tu. Nanti kita bahas. Tapi kita nak sebut, asasnya agama menentang sebarang bentuk patung, berhala, benda-benda yang diangkat, dibesarkan dan dimuliakan. Agama tak suka. Pasal tu Nabi tak benarkan kita lukis muka dia, tak benarkan kita ukir patung dia. Tak ada. Pada zaman Nabi bukan tak ada tukang-tukang pahat yang hebat, tukang-tukang kayu, najjar yang profesional, boleh je nak ukir, kan? Mungkin sahabat tak teringat, sahabat kata ukirlah muka Nabi, patung Nabi. Nanti generasi yang akan datang, mereka yang tak sempat jumpa Nabi, mereka boleh tengok sekurang-kurangnya patung Nabi. Pasal apa mereka tak buat? Benda tu tak boleh. Okey? Baik. Kata Al-Imam Nawawi, di kalangan para ulama, sebab yang menghalang malaikat daripada masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya patung, makhluk yang bernyawa, kerana meletakkan patung yang bernyawa, yang menyerupai makhluk yang bernyawa ini, gambar juga termasuk. Ni tuan-tuan, saya nak sebut, dia ada sekurang-kurangnya 3 benda kita kena clear. Nombor 1, saat lagi kita bincang patung, dia akan mangkit tanya, ni gambar keluarga raya boleh gantung? Ni gambar anak apa combo boleh gantung? Pandai. Yang ni orang yang soalan ni dia pandai. Pasal apa? Dia out of the box. Dia berfikir di luar kotak. Patung tak ada, tapi gambar kahwin ada. Boleh tak? Gantung, buat besar, buat frame. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, dalam isu ini ada 3 benda yang kita nak kena clearkan. Bila kita sebut tentang tajuk patung, kita kena cerakinkan. Tengok bahasa saya. Kita kena mencerakinkan kepada 3 isu utama. Yang pertama, patung. Patung ni apa? Ukiran yang mempunyai jisim, bentuk. Yang tu panggil patung. Yang dia ada ukiran, dia dilukis, tapi dia ada bentuk, ada sifat, jisim lah, ada badan, ada body. Okey, ni satu saya kita bincang. Nombor 2, lukisan yang tidak mempunyai jisim. Maksudnya kita lukis dengan tangan. Tuan-tuan mai duduk depan saya lukis. Sketch dengan tangan saya, dengan pensel. Yang ni lukisan gambar. Tadi ukiran patung. Yang ni patung. Yang ni lukis gambar. Dua-dua ni ada dalam hadis. Surah, lukis gambar. Baik. Nombor 3 apa dia? Fotografi. Fotografi bukan lukis patung, bukan lukis gambar, tangkap gambar. Tangkap gambar.
Okey, fotografi. Kalau kita kata lukis tak boleh, tangkap gambar boleh tak? Kerana tangkap gambar dengan lukis gambar tak sama. Siapa kata sama, dia tak erti. Tangkap gambar, dia tak menggunakan apa? Skill kita. Tapi dia adalah teknologi pembiasan cahaya. Macam ni lah. Kalau tuan-tuan kata tak boleh tangkap gambar, haram tangkap gambar. Ni tuan-tuan jangan terkejut. Di kalangan sebahagian ulama, dia mengharamkan ni video. Ni rakaman ni tak boleh. Hanya boleh audio. Suara ya, muka tak boleh. Pasal dia pergi pegang hak tak boleh gambar. Tapi saya nak bagi tahu, tangkap gambar ni, tuan-tuan kalau nak faham proses tangkap gambar, balik sekali lagi, pi berdiri depan cermin. Tengok muka ke diri. Sama atau tidak? Kalau kita kata tak boleh tangkap gambar, dalam masa yang sama, dia punya konsep, teknik dia tu macam kita pi tengok cermin. Tak boleh juga lah. Pasal apa? Astaghfirullahalazim. Hang tengok tu, hang telah mencabar Allah, hang telah pergi buat gambar hang dekat cermin tu. Tuan-tuan dapat tak? Sebab itu kita kena cerdik, kena faham konsep, baru kita boleh jatuh hukum. Sebab melihat kepada cermin, dia menghasilkan gambar kita tak? Gambar takkan tuan-tuan tengok muka tuan-tuan keluar Siti Nurhaliza kot. Yang tu dia panggil apa? Yang tu dia panggil perasan. Kan? Dia kata, cermin ni mengajuk aku pula. Kan? Aku tahulah segok. So, ada 3 benda. Ukir patung, lukis gambar dengan tangan, satu lagi tangkap gambar guna kamera. Dan orang yang nak haramkan tangkap gambar, dia tak boleh kan? Pasal apa? Pasal apa kita tak boleh haramkan tangkap gambar? Nak kata haram tangkap gambar tak boleh pasal apa? Zaman Nabi kamera kodok ke? Kamera apa zaman Nabi? Kodok ke pakai telefon? Benda tak ada. Benda tak wujud. Yang Nabi sebut ukir patung, lukis gambar, itu wujud. Tapi teknik kamera belum wujud. Dan sat lagi kita akan tengok illah, why, apa pasal tak boleh buat ni. Dan adakah illah itu ada pada kamera? Illah atau illah? Okey. Pasal apa babi? Pasal apa arak haram? Pasal apa arak haram? Pasal memabukkan. Bukan pasal arak tu, pasal dia memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Mabuk tu dia panggil illah, sebab diharamkan. Walaupun di sisi usul fiqh, di sisi ulama usul, mereka ada bezakan sikit sebab dengan illah. Tapi nak bagi mudah fahamnya, illah ni pasal apa dia haram? Okey. Ada orang tanya, dia kata boleh tak minum malt? Malta ni ayat apa? Malta ayat apa? Gandum kan? Boleh tak? Saya tak tahulah boleh ke tak boleh. Tapi saya kata macam ni ya, kalau mabuk tak boleh. Kalau minuman tu memabukkan tak boleh. Orang Malaysia ni dulu dia tak berapa nak kenal sikit ayat barbikan ni. Barbikan tahu barbikan? Dia kalau tengok, kalau tuan-tuan tangkap gambar, boleh jadi fitnah. Ish dia kata geng-geng ni. Aku duk berasa dah. Bukan takat duit judi je mereka makan. Arak pun mereka langgah. Dia buat keluar cerita. Pasal apa? Dia tengok botol barbican. Satu orang jemaah haji, dia pergi ke Mekah. Jemaah saya lah. Saya bawa pergi. Kita pun bawa pergi bin Daud. Di Mekah tu dia ada bin Daud. Bin Daud ni macam Maidin lah. Bin Daud, Pasaraya. Dia masuk-masuk, dia tengok ayak pelik-pelik. Botol dia punya design dia sebiji macam botol arak. Kalau kita tengok barbican tu, dia macam ayak Pepsi lah, ayak Coca-Cola, ayak berkarbonat. Masa tu kita tak tahu lagi. Bawa pergi. Dia kata boleh minum ke? Dia tanya. Cara nak jawab ni, tuan-tuan jawab macam ni. Cara nak jawab ni, nak ajak ni. Apa dia orang tanya dalam Mekah ni, boleh makan ke? Boleh minum ke? Tuan-tuan jawab ni, saya nak ajak. Ni, senang ya. Di Mekah ni, tanah saja haram. Faham tak jawapan dia? Kalau kita jawab, abang kata ayak ni halal, sekali dia tanya ayak tu pula, dia tanya makanan tu pula, macam-macam pelik. Habang lalu ni, Mekah ni tanah saja haram, yang lain halal. Faham tak? Ada siapa tak tahu ajak pergi makan bewok?
Dok. Dia tapi makan bewok. Uish, boleh makan bewok. Di Mekah boleh. Di Perlis tak boleh lah. Sekejap lagi balik dia buat kenduri. Baik. So, ulama bincang apa illah, sebab apa tak boleh ukir patung dengan tak boleh lukis gambar ni pasal apa? Kita kena tahu. Illah dia ulama sendiri pun tak sepakat. Sekejap lagi saya sebut. Baik. Kemudian kita tengok Nabi SAW sebut juga dalam hadis dan riwayat yang lain. Nabi kata apa? Yang ni agak berat dan agak keras. Nabi SAW menyatakan, dan banyak dalam riwayat yang lain Nabi hantar Sayyidina Ali. Nabi kata, Ali, kau nampak mana-mana patung, kau musnahkan. Kau nampak mana-mana kubur yang tinggi, ratakan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat nanti ialah mereka yang melukis dan mengukir. Itu Nabi sebut dalam riwayat Muslim. Inna asyaddan nas azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat, yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah mereka yang melukis dan memberi gambar. Musawwir, orang yang lukis dan orang yang ukir gambar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Al-Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan asyad azaban, yang dikatakan azab yang pedih, hiya mahmulatun ala man fa'ala surah litta'abbud wa huwa sani'ul asnam wa nahwiha. Yang dikatakan azab yang berat itu adalah di atas kemungkinan ia dijadikan sebagai sembahan. Nampak? Sekejap lagi kita akan dapat faedah besar di situ. Ia membawa maksud mereka mengukir, melukis, melakar untuk tujuan asnam, dijadikan berhala. Okey. Kalau kita kata dijadikan berhala tu tak boleh, haram. Kalau kita tak bermaksud nak jadikan berhala, boleh tak? Nampak? Sebab, okey, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi membenarkan Aisyah main patung. Okey? Nampak? Sehingga para ulama buat satu illah. Satu, dia ada 4, ada 3 ke 4. Mana-mana patung yang dibuat dengan tujuan untuk dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, dipuja, disembah, dihormati, maka dia haram. Tetapi kalaulah patung itu dibuat tanpa ada tujuan-tujuan tadi, bukan untuk membesarkan dia, bukan untuk dimuliakan. Tujuan apa? Untuk permainan, untuk pendidikan, untuk apa lagi? Tuan-tuan lalu kok jalan, dulu orang duk gawit. Lah patung. Tuan-tuan buat apa? Kena pi katuk buang tu. Allahu Akbar. Allah. Jangan duk buat gila. Dia kata ini patung Nanti dulu patung. Siapa pergi duk sembah patung tu? Ada tuan-tuan lalu. Patung tu tujuan dia apa? Tujuan dia untuk apa? Sebagai satu alam, satu nak bagi amaran, kan? Yang tuan-tuan ada buat patung-patung tu, kan? Duduk tengah bendang, terkejut, burung terkejut, kan? Tu patung. Macam mana tu? Okey, kan? Taman rekreasi, ada dinosaur, ada apa lagi? Gajah lah apalah, kan? Okey, macam mana tu? Mari kita tengok. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ni setengah-setengah orang ni dia tak apalah kalau dia tak, saya faham, sekali saya ulas. Tapi saya tahulah, saya pun ada anak, kan? Kadang-kadang dia pun nak beli, nak patung, teddy bear, doll. Apa hukum dia?
Setengah-setengah orang dia keras, dia tegas dalam soal. Tak apalah. Tapi tak apa, kita tengok. Qalat, Aisyah cerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Dia kata Nabi satu hari balik daripada satu peperangan, Tabuk ataupun Khaybar. Aku tak berapa nak ingat perang apa. Which one lah? Sama ada Tabuk ataupun Khaybar. Kemudian dia kata, apa dia? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa? Telah tengok ada permainan yang Aisyah duk main. Pasal Nabi menikah dengan Aisyah dalam riwayat Bukhari 9 tahun. Riwayat Bukhari Nabi menikah umur 9 tahun. Maksudnya dia masih lagi ada jiwa tuan-tuan umur 70 bertemu jodoh dengan orang 25. Macam mana? Dia akan ajak tuan-tuan pi gaya 25, walaupun tuan-tuan nak berjalan pun tak larat dah sakit lutut. Tapi dah pergi cari orang muda, jiwa muda orang betul lah. Dia abang jom. Pi mana? Kan? Dia ajaklah orang muda pi mana, pi tengok wayang. Kan? Tuan-tuan seumur hidup tak pergi tengok wayang, orang muda. Aisyah jiwa dia muda, kan? Nabi kata, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa benda tu? Qalat banati, yani toys. Kita nak patung dia, mainan dia. Kemudian Nabi SAW apa? Wara'a bainahunna farasan lahu janahan. Apa dia yang Aisyah duk main tu? Patung kuda. Farasan. Kuda, patung kuda. Macam anak-anak kita yang perempuan, siapa ada anak perempuan dia tahulah apa dia ni, patung kuda tu. Saya pun lupa. Patung kuda yang ada sayap tu kan. Okey. Dia ada janahan. Kuda tu dia ada sayap. Ni Aisyah duk main ni, kuda ada sayap. Patung kuda ada sayap. Lalu Nabi SAW tanya dekat dia. Nabi kata, "Ma hadzal ladzi ara wastahunna?" Qalat farasun. Nabi kata, apa dia tu? Dia kata kuda. Wa ma hadzal ladzi alaih? Apa yang atas belakang dia tu? Qalat, Aisyah kata, janahan. Ada sayap. Nabi tanya, apa dia tu? Kuda. Kuda apa atas belakang dia tu? Ada apa? Ada sayap. Farasun lahu janahan. Kuda apa ada sayap? Kuda mana ada sayap? Qalat, ama sami'ta. Dia kata dekat suami dia, Rasulullah, ama sami'ta, kau tak pernah dengar ke Rasulullah, anna li Sulaiman khailan? Dia tanya dekat Nabi, Nabi tak pernah dengar ke yang Nabi Sulaiman ada kuda ada sayap? Laha ajnihatun khailan. Khailun, farasun pun kuda, khail pun kuda. Kan Quran kata, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khil. Kuda kan, Quran kata kuda. Kau tak dengar ke Rasulullah? Kan Nabi Sulaiman dia punya kuda ada sayap. Jadi yang ni kuda Nabi Sulaiman. Semalam di Gua Gajah kita cerita cincin Nabi Sulaiman. Malam ni kuda Nabi Sulaiman. Esok tongkat lah. Kira minggu ni minggu Nabi Sulaiman lah. Okey. Fadhahika hatta ra'aitu nawajizahu. Dengar jawapan bini dia yang kata macam tu. Nabi kata macam ni, dia kono. Nabi kata kuda apa ada sayap? Kuda ada sayap lah. Bukan kuda kita, kuda Nabi Sulaiman. Tergelak Nabi. Punyalah gerenggah gelak. Sampai tuan-tuan nampak gaham. Gaham ni duduk dalam nawajis. Gelak yang nampak. Tergelak dengan kelakuan Aisyah tu. Poin dia apa? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata hadis-hadis yang begini diriwayatkan oleh Abu Daud ni telah dijadikan dalil untuk mengecualikan patung yang dibuat untuk permainan. Sebab patung yang kita main, dia tak ada unsur pemujaan, dia tak ada unsur membesarkan, dia tak ada unsur memuliakan. Pasal itu ada orang tanya, dia kata anak dia suka beli patung-patung ni.
kita katakan di atas qaul yang ada mengharuskan patung untuk tujuan permainan. Walaupun ada ulama kata no. Why? Sebab apa? Dulu patung bukan patung sangat, tapi lah cuba tuan-tuan pergi tengok anak tuan-tuan duk beli sebiji exactly macam orang tu. Contoh kalau tuan-tuan ada anak lah atau ada cucu, tengok patung apa Barbie, sebut bagi betul Barbie. Sekali pergi tengok patung, dia kata betul ustaz, kaki pendek, hidung penyek. Yang tu bukan Barbie, yang tu patung lain kan. Ada satu orang dia nak beli patung tu, kata hang nak buat apa? Buat tabung. Binatang tu banyak yang dia buat untuk jadi tabung. Saya tak tahu pasal apa, mungkin pasal dia gemuk ke apa. Tapi nak habang bagi tak payah, banyak lagi tabung lain tu ada kan. Dia kata ong kot, tak ada ong lah kan. Baik, so tengok Barbie, saya sebut sikit lah, Frozen, Elsa kan, Anna dulu punya jadi trend sampai telekung pun ada lukisan Frozen. Oh tu sakal lah. So sebahagian ulama kata, tuan-tuan saya hormat, sebahagian ulama kata tak boleh. Jadi kalau siapa yang dia warak, dia nak elakkan syubhat, dia nak jaga family dia tak nak jatuh dalam patung-patung ni, banyak lagi mainan dia boleh beli, kita hormat. Tapi kalau tuan-tuan pi rumah tu imam, kan tu imam ni, tu imam lain, tu dia patung, jangan kata apa, jangan duk astagfirullah, pasal dia pegang kaul Aisyah tadi kan. Dia imam muda, imam tua, tak ada lah patung. Nak ada patung apa, anak pun besar habis dah. Ni kita pihak imam muda ni banyaklah patung, anak perempuan apa semua. Tapi cuba tuan-tuan tengok, tengok anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, kepala patung tu duduk tang depan pintu bilik air, badan duduk tang depan pintu rumah. Dia tokok lah, dia gigit lah, dia sepak lah. Artinya benda tu dihina. Ada orang tanya, dia kata ustaz, pergi Kaisen beli alas kaki, ada gambar binatang, boleh tak? Weh, boleh lah. Pasal kita nak pijak, jangan pergi buat bantai, jangan pergi buat piduk gantung alas kaki, nama pun alas kaki. Sanggup tak tuan-tuan? Kan lah ni kita boleh frame muka kita, boleh tak tuan-tuan buat alas kaki buh muka tuan-tuan? Keluar bilik air nak pijak betul. Artinya untuk dihinakan, untuk lita'zim, bukan untuk kita nak azim, membesarkan dia, no problem. Boleh? Dapat okey. Sebab itu yang depa duk tanya animasi tu, yang duk kumpul watak-watak kan dalam kartun tu, dia buat patung tu, yang tu saya cenderung kata tak boleh. Saya cenderung kata tak boleh. Pasal yang tu pertama, dia ada unsur-unsur membesarkan benda tu. Dia letak tempat tinggi kan, dia letak hiasan, bukan untuk main lah kan. Beli almari khas, duk lap pula, anak nak main pun marah kan. Ini kita elakkan lah syubhat. Okey, baik, okey, jelas dapat okey. Keluar pula tajuk, dia kata ustaz, pi rumah kawan tu buat birthday, nya buat kek. Kalau ni macam-macam orang kita ni, oleh kerana terlalu kreatif, dia buat kek bentuk binatang. Kek kan, buat kek. Boleh tak? Soalan dia, boleh tak nak makan kek yang berbentuk patung tu? Jawapan dia bukan kata boleh, memang kena makan cepatlah. Kalau nak biar lambat pun tokok lu tang kepala. Jangan keluar. Ulama-ulama dulu, depa kata kalaulah ada dalam rumah kita tu patung, kita nak keluar daripada larangan ni, nak bagi malaikat masuk dan kita tak kena apa yang Nabi kata ni, kita buat bagi dia tak jadi sempurna. Katalah tuan-tuan terbeli patung orang, nak bagi dia, artinya kalau tuan-tuan buat tu dia tak bernyawa. Okey, apa yang kita nak kena cabut? Katalah siapa tak, dia duduk di Indon, dia hantar mai patung lembu, patung kuda, patung kan. Kita nak buat macam mana bagi patung tu tak bernyawa? Kalau kita kepok kaki dia cedera kaki, tapi dia hidup lagi. Tu ulama kata preak tang kepala tu. Jadi bila kita kerak kepala tu, terus dia tak jadi patung. Yang tu boleh. Tapi kot tuan-tuan tak lena pula. Bukan boleh,
Jepun balik lama mana duk hantu Jepun duk ada situ. Hantu Jepun selalunya tak ada kepala. Jepun tu ahli sunnah. Tuan-tuan tengok Indon, sebahagian orang Indon kan. Azan dah ya. Sikit. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang ada sebahagian buku-buku agama, dia lukis tau animasi tu. Dia macam lukis Upin Ipin. Upin Ipin tu orang lah. Dia lukis tau. Tapi tang muka tu dia buat bland, dia buat plain sebab dia nak elok daripada menyerupai makhluk. Nampak? Yang ni dia panggil apa? Yang ni dia panggil taqwa. Dan kita tak boleh condemn orang yang melihat dari sudut illah. Dia kata apa yang saya buat ni bukan untuk disembah. Saya buat ni untuk pendidikan. Saya buat ni untuk apa? Pengajaran, hiburan. Dan tak ada siapa, tak tahulah aku anak tuan-tuan sebelum tengok Upin Ipin duk tabik Jepun. Tak ada. Dan semua itu memandang dia sebagai satu apa? Lukisan. Dia tak ada unsur-unsur berhala. Boleh?